Bahrul Mazi jilid 6 muka surat 111. Bahrul Mazi jilid 6 muka surat 111. Kita masih lagi berada di bawah tajuk wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Maksud dia Allah tidak jadikan agama ni sesuatu yang menyusahkan kita. Itu tajuk yang kita duk baca tentang bab haji. Baik, kita masuk masalah yang di bawah tu. Dia kata tawaf orang yang tidak suci, apa hukumnya? Tuan-tuan, kita kena ingat dalam ibadat haji satu tempat aja yang menghendaki kita ada yang semayang, iaitu tawaf. Hak lain daripada start wukuf di padang Arafah, kemudian bermalam di Muzdalifah, kemudian melontar di Jamratul Aqabah yang terletak di Mina, kemudian bermalam di Mina pada malam 11, 12 dan 13, kemudian melontar di ketiga-tiga jamrah pada ketiga-tiga malam di Mina. Semua ni tak memerlukan kita ada yang semayang, termasuk sa'i dan sebagainya. Satu tempat aja dalam ibadat haji ni yang kita mesti kena ada dalam keadaan suci bersih, suci daripada hadas kecil, hadas besar, dan mesti berada dalam keadaan berwuduk, iaitu ketika tawaf. So dalam ibadat haji yang banyak ni, tawaf ni cukup penting. Tawaf ni cukup penting. Kita buat fok pada tawaf, lingkup ibadat haji kita. Tawaf adalah satu ibadat dalam ibadat haji yang sangat penting. Dan malam ni dia nak bincang tentang tawaf orang yang tak suci, apa hukumnya? Apa hukum dia ni tak suci? Sama ada dia ni berhadas besar, kerana dia mandi wajib tak sah misalnya. Tuan-tuan boleh bayangkan. Dia buat mudah. Dia pergi masjid nak mengaji, dengar tok guru mengajar bab mandi wajib. Dia kata apa? Dia kata duk baca bab ni tak habis-habis. Dia pandang hina kepada tajuk mandi wajib. Sedangkan dia rupa-rupanya mandi wajib tak sah. Dia pergi masjid dengar orang mengajar pasal bab ayat semayang. Dia kata apa? Dia kata daripada berapa tahun dulu aku main, dia ni duk baca bab ayat semayang tak habis-habis lagi. Dia pandang rendah kepada bab ayat semayang ni. Tiba-tiba dia ni duk berwuduk selama ni, rupanya wuduk dia tak sah. Pasal apa? Pasal kekurangan ilmu dalam bab wuduk. Dia ambil mudah soal wuduk sehingga ke wuduk dia tak sah. Basuh muka tak memenuhi kawasan wajah misalnya. Dia tak belajar. Yang kata muka tu di mana, maka dia basuh, dia gonyoh-gonyoh gitu saja. Muka bermula daripada tempat tumbuh rambut sampai anak telinga, sampai bawah dagu. Ini kawasan muka. Dia basuh tak menyeluruh ke kawasan tu, maka wuduk dia tak sah. Dengan kerana wuduk tak sah, tawaf dia ketika dia buat haji juga jadi tak sah. Maka dengan kerana tu, bila dia balik mai ke Malaysia, dia balik dalam keadaan tidak bertahallul awal, tidak bertahallul sani. Kerana dia hanya tahallul awal. Apabila dia melontar Jamratul Aqabah pagi 10, apabila dia potong rambut, dia tahallul awal. Bila dia balik ke Mekah buat tawaf rukun tak sah kerana wuduk dia tak sah. Dia tidak tahallul sani. Bila dia balik mai ke Malaysia, dia bersama dengan isteri dia, haram perbuatan dia bersama dengan isteri. Tuan-tuan boleh nampak betapa bahayanya benda ni. Benda yang dianggap mudah oleh kebanyakan orang, tiba-tiba benda tu menjadi satu masalah kepada dia. So apa hukum kepada orang yang tawaf sedangkan dia ni tidak suci? Dia kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam Majmu'. Majmu' ni adalah kitab fiqh yang ditulis oleh Imam An-Nawawi. Kitab fiqh yang ditulis oleh Imam Nawawi. Dia berjilid-jilid macam mana jilid Bahrul Mazi yang kita ada ni. Dan dia diterima sebagai kitab yang muktabar di dalam mazhab Syafi'i. Ini. Dan kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Majmu', disyaratkan bagi sah tawaf itu suci daripada hadas dan suci daripada najis, sama ada pada pakaian ataupun pada badan ataupun pada tempat yang dilatam pada tawafnya. Itu dia. Tuan, jaga baik-baik. Yang dikatakan suci tu, dia kata ialah yang pertama suci daripada hadas. Hadas kecil, hadas besar, kita bersih. Suci daripada najis. Pada diri kita tak ada najis, sama ada pada pakaian kita ataupun pada badan kita ataupun pada lantai kita duk pijak tu tidak ada najis.
Tuan bayangkan kalau kita pergi pijak di atas air kencing orang. Kita pergi tawaf. Kita tawaf dalam keadaan kita duduk pijak bekas air kencing. Tawaf kita tak sah. Kita duduk santai sah. Demikianlah keadaan yang ada dalam agama kita. Dia kata maka jika ia berhadas ataupun bersentuh dengan najis yang tiada dimaafkan. Maksudnya dia akan bahas. Najis ni ada najis yang dimaafkan, ada yang tidak dimaafkan. So yang dia duk bincang lah ni dia kata kalau dia berhadas ataupun dia bersentuh dengan najis yang tidak dimaafkan. Begitu. Nescaya tiada sah tawafnya. Bila tak sah tawaf, maka dia tidak tahallul saja. Begitu. Dan jika berjumpa najis dengan badannya atau pakaiannya atau berjalan dia di atasnya dengan sengaja ataupun lupa, nescaya tiada sah jua tawafnya. Ini kena jaga betul-betul. Tentang itu sebab kita ni orang Islam daripada sebelum pergi Mekah kita kena latih diri kita dah. Di rumah kita dah. Di rumah kita ni ada anak kecil, ada cucu apa semua ni. Yang ni kena jaga. Kena jaga. Kadang-kadang kita pergi rumah orang tengok dia ada anak kecil ke cucu ke ada di rumah dia. Baru kencing dia. Dia pakai ambil mop 2-3 kali dia kira selesai. Ni kerja orang tak mengaji agama. Ayat kencing tadi tu dia nak kena tahu dulu najis tu najis apa. Kita ada 3. Najis berat, najis pertengahan, najis ringan. Najis berat ni hak jenis babi, anjing apa semua ni najis berat. Najis pertengahan ayat kencing, najis tai dan sebagainya. Budak-budak yang sudah makan benda lain daripada susu mak dia. Najis ringan, najis ayat kencing budak laki-laki yang tak pernah makan apa, melainkan dia makan susu mak dia. Ni cucu kita ni besar dah dengan pisang bunga, dengan pisang apa makan habis dah. Dia kencing berau kata buah atas lantai. Najis tu najis pertengahan. Najis pertengahan cara cuci dia nombor 1 sekali hilangkan ain najis dia kata. Ain najis maksud najis hak duk nampak tu. Kalau ayat kencing duk nampak pilap bagi kering dulu ayat kencing tu. Lepas tu dengan menggunakan ayat mutlak jurus bagi mengalir. Lepas tu lap balik baru bersih najis mutawassitah ataupun najis pertengahan. Ada orang buat macam tu? Tak ada. Dia pakai ambil kain buruk main lap dia main mop 2-3 kali. Air tak mengalir di tempat yang ada najis itu. Maka najis itu walaupun dari segi ain dia dah tak ada, tapi dari segi hukumnya tempat tu masih bernajis. Maka itu dipanggil najis hukmi. Dia kata pada hukumnya masih bernajis. Kita pula asal lagi masuk pancung ambil air semayang, keluar nak pergi semayang, lalu pijak tempat tadi ni. Pak kata pijak, pak tu kaki kita sudah jadi mutanajis, kaki yang bernajis. Pergi berdiri atas sejadah semayang, Allahu Akbar, penat saja semayang. Semayang tidak sah kerana kaki kita pijak najis. Tuan-tuan, kita tak jaga benda-benda macam ni. Maka jadilah kita ni orang yang buat ibadat, tiba-tiba ibadat kita sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala kerana tak patuh garis panduan yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Maka najis-najis yang macam kita buat contoh tadi, najis yang tidak dimaafkan. Begitu. Baik, kalau najis yang seumpama itu kita pergi pijak, kemudian kita pergi tawaf, maka tawaf kita tidak sah. Dan setengah daripada barang yang telah jadi umum balua ialah kebiasaan ataupun keralibannya ada najis pada tempat tawaf daripada pihak burung dan lainnya. Dia kata. Demikian juga dia kata ada satu pendapat yang mengatakan umum balua pun tak boleh. Kita tak boleh juga pergi pijak. Kalau pijak tetap dikira najis. Umum balua maksudnya najis yang tak dapat tidak lah. Tak upaya nak elak najis ni. Kalau di Mekah tu, taik burung mat pati. Sejak daripada zaman Nabi sampai zaman sahabat, burung mat pati ni tak upaya nak buat lah. Taik dia ada kata. Maka taik burung mat pati di Mekah ni dipanggil sebagai umumul balwa. Satu najis yang dia sudah jadi satu bala yang umum, yang tak upaya buat. Dia ada juga najis ni. Maka pendapat dalam mazhab Syafi'i bagi kih umumul balwa ini dia masuk dalam kumpulan najis yang dimaafkan. Tak upaya buat. Contoh kita di sini apa dia? Cicak. Tak upaya buat dengan cicak ni. Kita duduk buat kuliah, dia duduk dengar, tapi tak faham apa. Dia duduk berak apa tu lah, jatuh atas kapet ni bercerita. Cicak, dia duduk dalam kumpulan najis pertengahan. Yang apabila kita buang najis tu, kita kena alirkan air lalu di kawasan tu. Tapi kalau nak alirkan air atas kapet, setiap hari tu jemuk kapet.
Beli kapet, lepas tu duduk jemuk, kerja jemuk dia setiap hari, kita mayang atas semen juga. Nampak? Jadi tak dapat tidak, melainkan kes cicak ni dia sudah jadi umum balua. Tak upaya nak buat dengan cicak ni. Maka kita kerja kutip aja. Cicak ni kutip-kutip, jangan bagi ada air najis saja. Tidak perlu basuh kapet yang ada. Air ni dia panggil umumul balua. Begitu. Dan sesungguhnya telah memilih oleh satu jamaah daripada ashab kita yang mutaakhirin, lagi yang muhaqqiqin, akan maaf daripadanya. Pendapat dalam mazhab Syafi'i mengatakan kes-kes yang macam ni, kes yang umum balua, tak dapat tidak, nak elak tak boleh, maka najis yang macam ni najis yang dimaafkan. Begitu. Maka sayogia dikatakan maaf ia daripada barang yang susah memelihara daripadanya. Ni tak dapat dah. Tak dapat nak elak dah. Susahlah kita nak selamat daripada najis-najis yang macam ni, maka dia dimaafkan. Begitu. Sebagaimana dimaafkan daripada darah toma ataupun kutu anjing dan juga kutu busuk dan tai lalat dan lainnya daripada beberapa banyak ataupun banyak contoh lain lah. Banyak contoh lain. Hak jenis darah sikit-sikit ni. Darah nyamuk makan sikit. Itu semua adalah najis yang dimaafkan. Darah yang sikit-sikit. Dan sesungguhnya ditanya orang akan Syekh Abu Zaid Al-Maruzi daripada masalah seumpama ini. Pernah orang tanya Tok Syekh ni tentang masalah ni. Maka katanya itu adalah najis yang dimaafkan. Tok Syekh ni pun kata itu najis yang dimaafkan. Kerana berkata ia satu pekerjaan itu apabila sudah picit jadi luah ia. Ini kata Tok Syekh Al-Maruzi. Dia kata dalam Islam ni macam ni. Dia kata bila benda tu dah tak nampak jalan dah nak boleh selesai macam mana. Tak nampak jalan nak selesai. Maka diberi keluasan, diberi kelonggaran. Tidak dianggap berdosa. Kalau dah sampai ke peringkat tu, kita try dah nak solve problem tu, try kok ni tak boleh, try kok ni, try macam-macam cara tak boleh. Maka sampai satu peringkat, dia kata Islam memberi keluasan. Kita dah cuba, tapi tak upaya. Maka Islam memberi kelonggaran. Begitu. Seolah-olah ia keluarkan faham daripada firman Allah. Seolah-olah Tok Syekh ni dia ambil faham daripada ayat Quran, وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. Dan tiada dijadikan atas kamu pada agama itu kepicitkan, yang ni susah. Agama ni tidaklah bertujuan nak bagi susah. Itu sebab tuan-tuan buka dalam satu kitab yang orang dah suka duk buat rojokkan. Al-Fiqhul Islami wa Adillatu. Kan buka dalam kitab tu, dia bagi lagi satu kelonggaran. Dia kata bagi kes jemaah haji pakai kain ihram 2 helai, masuk pancong, masuk bilik ayam, buang ayam. Ayam kencing ni ada merecik sikit-sikit, dia kata sikit-sikit. Dia kata itu juga najis yang dimaafkan. Dia bagi kelonggaran sampai macam tu. Pasal tak upaya nak jaga kadang-kadang. Angkat kau ni apa semua berasa lagu, kita duk lemah lampu berasa lagu merecik ke apa, duk berasa lagu tu. Ada kata dalam kes yang macam tu dianggap itu najis yang dimaafkan. Dia kata. Itu satu pendapat di kalangan fiqh. Maknanya dia tak sampai ke peringkat nak bagi kita jadi terlampau susah. Tapi tak tahu nak buat. Takkan masuk pancong nak buang dua-dua helai kain sini. Ini kawan lah. Kan, jadi kita tak boleh lah nak buang aurat kita apa semua. Kan kita try duk angkat. Anu julung tak angkat naik jatuh kok ni. Dia jadi lagu tu. Kan? Baik. Dia kata dan kerana bahawasanya tempat tawaf itu pada zaman Nabi SAW dan sahabat-sahabatnya radhiyallahu anhum dan orang-orang yang kemudian daripada mereka itu daripada salaful ummah dan khalafnya sentiasalah atas ini hal. Dia kata daripada zaman Nabi sampai zaman sahabat sampai zaman golongan ulama salaf dan sebagainya, kawasan tawaf di Masjidil Haram itu sentiasalah atas ini hal. Dia kata maksudnya sentiasa ada taik burung mak pati. Tak upaya apa. Begitu dia kata. Jadi tak upayalah. Dalam kes macam ni dia masuk dalam umum balua. Kalau kita terpijak taik burung mak pati ini tidak menyebabkan kita ni jadi orang yang terpijak najis, dia menyebabkan batal tawaf dah. Dia kata tak masuk dalam kes ni. Dan tiada tertegah seorang daripada tawaf dengan sebab yang demikian itu. Sejak zaman Nabi, zaman sahabat, ada di kalangan mereka yang terpijak taik burung mak pati tidak menghalang daripada tawaf. Mereka terus juga tawaf. Dan tiada dilazimkan oleh Nabi SAW dan tiada seorang yang kemudian daripada Nabi, daripada orang yang menurutnya menyucikan tawaf daripada yang demikian itu. Dah Nabi sendiri, sahabat-sahabat yang ada dulu pun tak ada siapa yang terpijak taik burung ni pergi basuh kaki, mereka tak ada. Dia kata. Maka bermakna itu menunjukkan taik burung mak pati ni masuk dalam bab umumul balwa yang dimaafkan kalau kita terpijak. Begitu. Dan tiada dilazimkan oleh mereka itu akan ulang tawaf dengan sebab yang demikian itu. Wallahu a'lam. Tu wallahu a'lam dia kata habis lagi. Sikit lagi.
Dan setengah daripada umum balua pada tawaf itu, iaitu bersentuh dengan perempuan kerana bersempit-sempit. Yang ni, nampak? Maka mereka masukkan kih belaga laki-laki perempuan masa tawaf ini masuk dalam umum balua. Tak apa yang buat. Kan? Bila pi baru nampak keadaan. Bila dia cerita ni dia tak apa nak nampak. Bila pi, oh ni dia yang kata dalam kursus haji, dalam mengaji duk beritahu ni dia rupanya. Memang tak apa yang buat. Dia rempuh main hak geng daripada mana dia dengan tawah dengan tangan dia lagu duk kuat kupu-kupu lagu mana pun tercepuk kena pipi kita. Lagi guruk kena telinga kita. Allahu akbar kata. Duk ulang nak keluar pi ambil yang semayang dia kecut jari. Nak boleh kecanggah keluar pi ke pancok nak ambil ayat semayang tu pun dah satu azab dah, satu seksa dah. Dah ambil nak canggah masuk main pula nak tawaf pula dah satu susah dah. Masuk baru langkah 3 tapak, pok pipi pula dah kena. Oh, kata lagu ni, aku bila nak boleh habis tawaf ni? Ini keadaan. Maka dia kata di sini, dan setengah daripada umumul balwa pada tawaf itu, iaitu bersentuh dengan perempuan kerana bersempit-sempit. Keadaan zahmah, orang Arab kata. Muzdahimah. Keadaan penuh, sesak, bertolak-tolak tu menyebabkan tak upaya dah. Kok mana pun dia belaga juga, laki-laki perempuan. Maka sayogia bagi laki-laki, jangan menyempil mereka itu. Dan begitu juga sayogia bagi perempuan, jangan menyempil laki-laki. Dia kata, kita ni sedaya upaya. Nampak mereka, tak ada pergi dekat. Cuba sedaya upaya jaga. Kalau tak betul juga, itu umumul balwa. Dia kata. Maka di sinilah cabung haji ambil satu pendekatan. Dia kata kita boleh pakai mazhab Hanbali pada masa tu. Pakai mazhab Hanbali, sentuh laki-laki perempuan tanpa syahwat, tidak membatalkan wudu. Ini pasal apa? Pasal kes yang dikatakan umumul balwa ni. Begitu. Bahkan biarlah perempuan itu tawaf di belakang laki-laki, boleh kata. Kan boleh kata, boleh ke nak buat orang perempuan terus duduk belakang kita? Saat belakang, saat depan, saat kiri, saat kanan, saat beronok ke bawah apa ada, jenuh kita. Enggak. So dia cadangkan di sini, dia kata kalau boleh biarlah buat macam tu, bagi laki-laki depan, perempuan belakang. Boleh ke nak buat macam tu? Perintah dia tak boleh. Nak buat macam tu tak boleh. Tak boleh kontrol. Begitu keadaan dia. Wallahu a'lam lagi sekali dia kata. Masalah, dia kata tawaf itu berhajat kepada diniatkankah? Ini pula dia tanya. Tawaf ni mesti niat kah? Kalau tak niat macam mana? Dia jumpa satu orang. Dia pergi Mekah, dah balik mai dah. Dah balik mai. Lepas tu duk dengar orang duk sembang, orang duk kata niat tawaf. Dia duk kecut perut seorang dia. Pasal dia tak ada niat apa lah. Dia tak ada saja aku tawaf apa. Tak ada lah. Dia kira turun-turun pusing lah. Kan? Lepas tu dah habis dah apa semua. Dah selesai dah haji. Duk dengar orang duk cerita begitu. Kata niat tawaf. Ada seorang pula duk buat sembang beras. Dia kata ada, dia kata orang mai buat haji ni jahil, dia kata sampai tawaf pun tak niat. Allah. Dia kata, dia berasa aku kata ke dia kan? Dia kata maksud aku, dia kata dia kecut perut seorang-seorang. Balik mai perut dia kecut sama macam buah kurma kecut. Susah hati. Sengat-sengat mai tanya, dia kata ustaz nak tanya betul-betul ni. Tawaf ni mesti kena niat ke? Ni tengok dia nak kata apa. Tawaf itu berhajat kepada niatkankah? Dia kata. Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitab Majmu'. Pada niat tawaf itu telah berkata ashab kita. Jika ada tawaf itu pada lain daripada haji dan umrah, nescaya tiada sah ia dengan ketiadaan niat, dengan ketiadaan khilaf. Dia kata kalau sekiranya tawaf itu lain daripada tawaf haji ataupun tawaf umrah, maksudnya tawaf biasa lah. Tawaf sunat. Dan kita duduk di hotel, turun pergi ke kompleks Masjidil Haram. Bila kita masuk kita tawaf. Tawaf itu tawaf sunat. Saja tawaf saja. Tawaf sunat. Tawaf sunat perlu kepada niat. Adapun tawaf haji ataupun tawaf umrah tidak perlu kepada niat. Itu maksudnya. Orang yang buat tawaf rukun, dia tak perlu niat. Ataupun dia pergi buat umrah. Saja-saja bulan puasa turun pergi buat umrah. Bila sampai tu tawaf tu tawaf umrah. Lepas tawaf dia sa'i, lepas sa'i dia potong rambut. Itu tawaf umrah dia bagi. Tawaf umrah tidak perlu niat. Tawaf ifadah, tawaf rukun untuk tawaf haji juga tidak perlu niat. Yang perlu niat hanyalah untuk tawaf sunat lain daripada tawaf haji dan tawaf umrah. Begitu. Itu tidak ada khilaf di kalangan ulama. Semua ulama kata macam tu. Dia kata.
Seperti hukum sekalian ibadah pada sembahyang dan puasa dan seumpama keduanya sama. Dia kata. Dan jika ada ia pada haji atau pada umrah, maka sayogia bahawa berniat tawaf. Dia kata tapi lebih baik kalau sekiranya kita nak niat. Masa nak tawaf rukun tu niat ni saja aku tawaf rukun kerana Allah Taala. Saja aku tawaf rukun 7 keliling kerana Allah Taala. Kalau dia niat itu lebih afdal, lebih baik. Kalau dia tak niat, dia pakai terus pergi pusing aja 7 pusingan untuk nak buat tawaf rukun, itu juga sudah memadai, tawaf dia sah. Itu maksud dia. Maka jika tawaf dia dengan ketiadaan niat, maka iaitu dua wajah yang masyhur keduanya telah menyebut akan keduanya oleh sahibul muhazzab dengan dalil keduanya, maka yang lebih asahnya iaitu sah tawafnya. Itu saja. Perang bagi panjang nak abang sah saja. Kan nak abang sah saja. Nak abang kata kalau dia ni pergi tawaf untuk nak buat umrah ataupun tawaf kerana tawaf rukun, dia tak niat tawaf tu, maka tawaf itu sah. Nak abang yang tu saja. Tajuk baru. Dia kata bab ma jaa fi ramli min al-hajar ila al-hajar. Itu bab yang telah datang pada menyatakan hadis yang menunjukkan berlari lembut di dalam tawaf daripada hajar kepada hajar. Ini pula dia nak cerita dekat kita tentang bila kita buat tawaf. Dia tak semua tawaf, dia ada tawaf yang tertentu. Sekejap dia diterangkan kita. Tawaf 7 pusingan. 3 pusingan hak mula tu disunatkan kita berlari anak. 4 pusingan yang ujung tu disunatkan kita berjalan macam biasa. Tajuk hak kita nak baca lah ni cerita hak 3 pusingan pertama tu yang disunatkan kita berlari-lari anak tu. 3 pusingan yang mula. Ketahuilah saudaraku, telah dituntut oleh syarak bagi orang yang tawaf itu hendaklah dia berlari lembut. Orang yang nak tawaf ni sunat 3 pusingan yang pertama tu dia berlari-lari lembut. Bukan lari lembut lari buat tangan sotong dulu tu. Maksud berlari lembut ni bukan lari 100 meter ni. Lari lagu macam jogging, lagu macam tu. Lari anak apa orang kata lagu tu. Begitu. Maka serta memendekkan langkahnya. Langkah bagi pendek-pendek lah. Jangan langkah lagu apa. Yang pusat aja tujuh dia habis tu kan. Langkah bagi langkah pendek. Macam orang jogging pelan-pelan macam tu. Itu maksud dia. Serta memendekkan langkahnya kerana yang demikian itu telah diperbuat oleh Nabi SAW. Ini bukan saja-saja. Tetapi ini dibuat oleh Nabi SAW. Makna dia sunnah. Sunnah begitu. Bermula dalil yang menunjukkan atas yang demikian adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia an Jabir anna Nabi SAW ramala min al-hajari ila al-hajari 3 wa masya 4. Maksudnya telah diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi SAW yang masyhur dengan nama Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Bahawasanya Nabi SAW telah berlari lembut ia pada Hajar Aswad sampai dia kepada Hajar Aswad. Maksudnya 1 pusingan. Nabi lari lembut sampai pula ke Hajar Aswad. Yang kata tawaf ni mula pada garisan Hajar Aswad. Itu sebab dia kata daripada Hajar Aswad kepada Hajar Aswad. Nabi berlari-lari lembut. Dan 3 keliling Nabi berlari lembut di dalam tawafnya itu. 3 round. Mula tawaf tu start daripada garisan Hajar Aswad tu Nabi berlari-lari lembut sampai di situ, lari-lari lembut sampai di situ, lari-lari lembut sampai di situ. 3 pusingan. Dan berjalan betul ia 4 keliling. Lepas tu lagi 4 pusingan lagi Nabi berjalan. Berjalan betul ni maksudnya bukan jalan straight lagu tu. Berjalan betul maksud jalan macam biasa. Hak tadi tak panggil berjalan, hak tadi panggil berlari anak. 4 pusingan ni berjalan macam biasa. Jalan. Begitu. Itu yang dibuat oleh Nabi SAW. Kata Imam At-Tirmizi dan pada bab ini ada riwayat daripada Ibni Umar. Dan katanya lagi bermula hadis Jabir bin Abdullah itu hadis yang hasan lagi sahih. Dia kata. Dan bermula amal atas ini hadis di sisi ahli ilmi. Dan kata Imam Syafi'i apabila meninggal seseorang akan berlari lembut itu dengan sengaja. Dia ni saja aku tak mau lari. Dia kata. Aku nak jalan pelan-pelan saja, aku tak mau lari, dia kata. Maka sesungguhnya tiada baik, dia kata. Kita tahu, kata Nabi bila tawaf 3 pusingan mula Nabi berlari-lari anak, kita saja tak mau ikut lagu Nabi buat. Tak bagus lah. Tak bagus, dia kata. Dan tiada suatu fidyah atasnya, tapi dia tak kena denda, tak kena dam, tak kena apa-apa. Cuma tak apa bagus lah, pasal saja tak mau ikut Nabi. Begitu. Dan apabila tiada berlari lembut pada 3 keliling yang pertama, nescaya tiada berlari lembut dia pada yang
pada yang tinggalnya. Dia kata kalau dah 3 pusingan hak mula tu dia tak lari, mai pusingan keempat baru nak lari tak boleh. Dia saja jenis kaki suka modify ni. Sebelum pergi Mekah pun duk modify apa nama tukang, apa nama kan kata duk modify. Tukang rim, apa nama motor daripada jari, tukang tebal-tebal lagu tu, dia jenis tukang modify. Jadi bila dia pergi buat haji pun nak modify juga. Nabi kata 3 pusingan mula tu mau duk lari lembut, 4 pusingan berjalan lagu biasa, dia pergi kalih. Dia hak 3 tu dia berjalan, hak 4 dia nak buat lari pula. Jenis macam ni dia kata. Boleh tak boleh dia kata. Dan apabila tiada berlari lembut pada 3 keliling yang pertama, nescaya tiada berlari lembut dia pada yang tinggalnya. Tak boleh. Kalau hak 3 mula dia tak lari, mai hak keempat dan selepasnya dia tak boleh lari. Tak boleh dia kata. Dan kata setengah daripada ahli ilmi, tiada atas ahli Makkah itu berlari lembut dan tiada atas orang yang ihram daripada ini. Dia cerita tentang penduduk Mekah lah. Ada setengah pendapat kata orang yang memang asal duduk di Mekah, maka dia tak dituntut suruh berlari anak 3 pusingan. Ini pendapat dia. Masalah dia kata ramlu, maksud dia berlari lembut pada tawaf, bagaimana hukumnya? Betul-betul apa hukum berlari lembut pada 3 pusingan hak mula ni? Kata Imam Nawawi dalam Syarah Al-Muhadzab, telah muwafaqah Syafi'i dan Al-Ashab atas sunat berlari lembut pada 3 keliling tawaf itu. Ini sepakat di dalam mazhab Syafi'i, lari lembut pada 3 pusingan hak mula itu disepakati oleh ulama. Kerana beberapa hadis yang banyak di dalam Sahih Muslim dan seumpamanya. Hadis yang suruh berlari lembut pada 3 pusingan mula ni sabit daripada hadis-hadis yang sahih, dan banyak hadis bagi tahu tentang benda ni. Kata mereka itu, ramlu itu ialah segera akan berjalan serta pendekkan langkah. Yang dimaksudkan dengan lari lembut tadi ni ialah jalan bagi laju sikit dan langkah bagi pendek-pendek macam tu. Dan tiada melompat dia. Terus dia buat luar India lapang tu. Saja pergi duduk lompat itu macam ya lompat. Yang tu dia panggil orang India lapang. Dia bukan sunnah Nabi yang tu. Kan? Dan tiada berlari dengan kuat dan tak lari sampai rempuh orang tu ingin terbalik dia nak. Tak boleh juga macam tu. Dia kata ambil yang sederhana begitu. Dan kata ashab kita disunatkan berlari lembut pada tawaf yang awal, yang 3 itu. Dan disunatkan berjalan betul pada 4 keliling yang akhir. Maka jika luput akan dia pada 3 keliling, nescaya tiada qada akan dia pada yang 4-nya. Ulang hak tadi lagi balik. Dia kata hak 3 mula tu aja disunatkan berlari lembut. Kalau dia tak lari hak 3 tu, dia tak payah qada pada pusingan yang berikutnya. Begitu. Bermula yang sahih lagi yang masyhur, berlari lembut itu daripada Hajar Aswad hingga berkeliling sampai kepada Hajar Aswad lagi sekali. Maka tiada berhenti lari lembut itu melainkan pada waktu istilam dan mengucuk dan sujud atas Hajar Aswad. Dia lari, dia start daripada garisan Hajar Aswad, lari lembut sampai balik ke garisan itu. Kalau dia ada kemudahan untuk nak istilam Hajar Aswad. Istilam ni maksud dia lambai. Dia sampai betul dengan garisan Hajar Aswad tu, istilam, angkat tangan macam tu. Betul dengan Hajar Aswad, angkat tangan. Istilam tu makna lambai. Tak payahlah angkat macam tu lah, maksud istilah gitu angkat. Okey. Kalau dia ada peluang saja Tuhan nak bagi rezeki dekat dia sampai tang tu tak ada orang, kosong elok Hajarul Aswad tu, maka sunat bagi dia kucuk dulu Hajarul Aswad tu. Lepas kucuk Hajarul Aswad tu, beralih balik mengirikan Kaabah balik, kemudian start balik berjalan daripada garisan Hajarul Aswad. Ya kalau baiknya ni dah ramai orang puasa. Dia nak ambil sunat kucuk Hajarul Aswad tu. Dia sudah faham dari segi apa? Dari segi nak mengirikan Kaabah. Yang ni jaga. Pasal apa tuan-tuan? Dari segi teorinya nampak senang. Dari segi praktikalnya esok susah. Pasal orang duk tolak belakang kita. Orang duk tolak. Ada orang dah dekat dengan Hajarul Aswad tu. Hajarul Aswad tu ada depan tu. Dia tak sampai lagi. Dia tak complete lagi satu pusingan. Dia tak sampai lagi. Dia dah beralih dah. Dia dah standby dah nak berat. Dia nak kucuk Hajarul Aswad. Bila dia standby macam tu, baru dia dah tak mengirikan Kaabah. Pusingan itu fort. Dia kira yang tu kira satu pusingan, sedangkan pusingan itu tidak sah. Di sisi syaraknya pusingan itu tidak sah sebab baru dia dah lari. Kecuali kalau dia dapat reverse balik, ambil balik tempat dia terlari tadi ni, ambil balik di situ sambung, barulah complete satu pusingan bagi dia. Susah. Nah abang kata susah.
Tak semudah yang kita dah nampak masa orang perang. Bila nak pergi buat betul-betul orang dia ramai pada masa tu. Maka yang paling utama ialah jaga yang rukun dulu. Kerana rukun ini kalau jahanam keseluruhan ibadat. Sunat ni kalau betul-betul rezeki kita dapat, sabar kita buat. Itu maksudnya. Baik, so dia beritahu kat kita di sini bermula yang sahih, lagi yang masyhur berlari lembut daripada Hajar Aswad sehingga keliling sampai kepada Hajar Aswad lagi sekali. Maka tiada berhenti lari lembut itu melainkan pada waktu istilam. Pada waktu sampai dengan Hajar Aswad kita berhenti saat angkat tangan macam tu. Dan mengucuk dan sujud atas Hajar Aswad. Letak bagi kena dahi kena Hajar Aswad kalau boleh. Kalau boleh buat begitu itu lebih afdal. Begitu. Masalah berlari lembut pada tawaf itu apa hikmahnya disuruh syarak? Apa sebab yang dia suruh kita lari-lari macam nak jogging, lari lembut pada 3 pusingan yang mula ni, apa sebab? Begitu. Pasal banyak orang dia bila agama suruh buat dia nak tanya pasal apa? Pasal apa? Mai duk tanya ustaz. Pasal apa subuh 2 rakaat? La ilaha illallah kata. Kan? Saya heran, saya duduk fikir, dia kata. Dia duduk main begitu. Dia kata yang lohor asar buat 4. Dia kata wahai subuh ni ustaz. Dia kata kita tak ada apa, kita relax. Kita baru bangun tidur. Kalau buat 4 pun tak apa, senaman. Dia fikir begitu. Bukan? Dan kita pun tak ada kalau apa, awal lagi dia kata. Tapi suruh buat 2, dia kata. Ni waktu lohor, waktu asar tu kita sibuk, dia kata. Kita mana dengan kerja masa tu lunch time, masa pun terhad, kita nak makan lagi semayang ni suruh buat sampai 4. Tak boleh begitu. Tak boleh begitu. Tapi ada orang 3 suku dia duk tanya begitu. Tak boleh lah macam tu. Baik, dan ni pun dia kata kalau ada orang tanya, berlari lembut pada tawaf itu apa hikmahnya disuruh syarak? Bermula hikmahnya itu tiada siapa tahu dengan sebenarnya melainkan Allah. Tu tengok jawapan punya cantik. Tak ada siapa tahu. Dia kata Allah suruh macam tu lah. Mana ada siapa nak tahu? Tahulah dalam Quran kata haram, tapi pasal apa? Tengok lagi. Dia kata manalah dia nak tahu. Satu Tuhan kata tak boleh lah. Kita kata tak lah, Tuhan pun takkan dia nak larang benda dengan tak ada sebab. Begitu pula. Tak boleh lah jenis lagu ni kita layan pun buang masa je. Kan? Tapi ada orang jenis macam ni. Kan? So dia jawab di sini, dia kata hikmah dia. Hikmah pasal apa 3 pusingan mula tu disunatkan kita berlari-lari anak. Dia kata pasal apa? Dia kata tak ada siapa tahu apa hikmah yang sebenarnya melainkan Allah saja yang tahu. Allah suruh Nabi berlari-lari anak pada 3 pusingan yang mula, maka Allah tahu apa hikmahnya. Begitu. Tetapi dia kata adalah mulanya berlari lembut itu, kata setengah ulama, ini pendapat. Ini pendapat. Bukan Nabi kata. Nabi pun tak kata benar ni. Cuma ulama mengandaikan. Kata setengah ulama ialah kerana nak menunjukkan kuat dan nak menunjukkan kencang di hadapan kafir yang menyangka orang-orang Madinah itu semuanya lemah. Nabi kan hijrah dari Mekah ke Madinah. Nabi mai daripada Mekah, daripada Madinah tu Nabi mai ke Mekah kerana nak main buat haji. Jadi benda yang dihebohkan di kalangan orang-orang kafir Quraisy ni, depa kata orang Islam ni sejak pindah pergi ke Madinah ni semua jadi lemah habis. Kan? Jadi bila mai dapat tawaf nak buat haji ni, bila dapat tawaf ni disunatkan 3 pusingan mula tu lari anak. Tunjuk kata kami sebenarnya cergas, kuat, tak macam yang hampa sangka. Itu andaian ulama, bukan Nabi kata. Begitu. Dan disebabkan oleh kena penyakit demam di sana. Dan supaya puak-puak ni duk kata orang Islam di Madinah semua pakai kena demam. Dia main nak tunjuk kata kami tak demam, kami cedah elok. Itu maksudnya. Maka oleh itu tiadalah upaya memperbuat apa-apa lagi dengan kencang dan dengan cergas. Jadi orang kafir Quraisy duk sangka orang Islam ni lemah, mai tentu jalan pun lagu nak rebah lagu tu. Bila mai tengok depa ni boleh lari deras macam tu, bermakna depa ni cergas. Anggapan orang kafir Quraisy ni sebenarnya tak betul semua. Itu andaian ulama. Dengan kerana itu disuruh Nabi SAW berlari lembut itu supaya nampak kepada mereka itu, yakni kepada kafir Quraisy itu, akan muslimin ada kuat dan kencang lebih daripada mereka itu. Itu andaian yang dibuat oleh ulama. Kan? Macam ada orang kata babi ni tak boleh makan. Itu sebab lah ni orang buat kajian, didapati dalam daging babi ni ada sejenis kuman yang kalau direbus dia pun dia tak mati. Itu andaian. Itu andaian.
Sebenarnya pasal apa Allah tak bagi orang Islam makan? Ada hikmah dia. Hikmah Allah yang lebih mengetahui. Itu yang paling cantik. Dengan kerana itu, kata setengah ulama, manakala hilang sebabnya, hilang hukumnya. Ada sebahagian ulama yang kata tadi ni, sebab lari anak 3 pusingan tu kerana nak tunjuk cergat. Lah ni kafir Quraisy dah tak ada di Mekah. Jadi oleh kerana kafir Quraisy dah tak ada, tak payahlah nak berlari-lari anak 3 pusingan ni. Maka tiadalah sunat dikerjakan berlari lembut itu sekarang ni. Ada pendapat kata macam tu. Jawab setengah ulama, sungguh pun hilang sebabnya, tetapi hukumnya kekal juga sampai sekarang ni. Setengah pula jawab macam tu. Maka tiadalah boleh kita pandang kepada sebabnya, kerana tiada kita ketahui akan hikmah dengan sebenarnya. Itu sebab tengkang bab ni. Itu sebab tengkang. Setengah kata nak lari anak 3 pusingan, setengah kata tak payah, tengkang dua ni tak pergi Mekah pun. Kita tak mahu betul. Jadi ceritanya kita faham. Ceritanya masa Nabi dulu, Nabi berlari anak 3 pusingan. Sebab dia Allah yang mengetahui. Nabi cuma suruh sahabat, Nabi tak terang pasal apa. Tak usah duk pi takwil, pi duk andai kalau betul pun ni tak usah. Kita buat macam mana Nabi buat, yang tu lebih cantik bagi kita. Masalah dia kata berlari lembut itu pada tiap-tiap tawaf kau. Kata Imam Nawawi rahimahullah taala dalam syarah Al-Muhadzab, tiada khilaf bahawasanya berlari lembut itu tiada disunatkan pada tiap-tiap tawaf. Bahkan disunatkan pada tawaf yang satu, iaitu tawaf yang mengiringi sa'i. Yang tu saja. Kalau lepas tawaf tu kita nak pergi sa'i, maka tawaf itu 3 pusingan yang mula disunatkan kita berlari anak. Kalau tawaf tu tak diiringi dengan sa'i, contohnya tawaf apa? Tawaf sunat saja kan. Kita turun daripada hotel, pergi masuk dalam kompleks Masjidil Haram tu, kita masuk pergi di Masjidil Haram, lebih afdal kita tawaf sebagai menggantikan tahiyatul masjid. Maka tawaf tu tawaf sunat. Tawaf sunat biasa ni tak disunatkan berlari anak 3 pusingan tak mula. Tapi tawaf yang lepas kita tawaf kita nak pergi sa'i, tawaf ni 3 pusingan mula disunatkan lari anak. Macam tu aja, mudah faham dia. Baik, dan ada qaul yang mengatakan pada tawaf qudum semata-mata. Apalah tawaf qudum ni biasanya kita buat serentak. Kita sampai di Mekah, kita tawaf. Tawaf tu tawaf qudum, dan tawaf tu juga adalah tawaf umrah. Lepas tawaf tu kita terus pergi sa'i. Maka tawaf kita buat tadi, dialah tawaf qudum dan dialah juga tawaf umrah. Maka tawaf ni sunat 3 pusingan yang mula berlari anak, lepas tu 4 lagi berjalan macam biasa. Begitu. Kemudian kat bawah tu dia duk hurai yang tu juga. Muka surat sebelah pun dia duk hurai yang tu juga. Tawaf apa yang tiada berlari lembut dalamnya, dia duk hurai yang tu juga. Semua hurai, kita tengok tajuk baru yang bawah tu. Orang dah nak pergi Mekah dah, kita kena baca cepat sikit. Kan? Dia kata tak ada khatam ni nak pergi macam mana? Kita dah sikit. Baik, tajuk baru dia kata bab ma jaa fi istilamil hajar wa ruknil yamani duna ma siwa. Iaitu bab yang datang pada menyatakan hadis istilam hajar aswad. Istilam tu maksud angkat tangan macam tu tadi. Dia nak cerita tentang istilam hajar aswad dan rukun yamani. 2 tempat ni Nabi istilam. Waktu Nabi tawaf, Nabi start daripada Hajarul Aswad, pusing sampai rukun apa nama Syami, Iraqi apa semua, pusing sampai rukun Yamani. Rukun Yamani, rukun ni makna dia penjuru. Kan, ni faham kata rukun negara apa pula? Ruknun ni makna dia penjuru. Penjuru ni ruknun. Bucu. So di sini penjuru Hajarul Aswad, start pusing mai ko ni. Sampai di penjuru ni, penjuru dekat dengan Hajarul Aswad ni, penjuru ni dia panggil rukun Yamani. Penjuru yang mengarah ke arah negara Yaman. Rukun Yamani. Nabi dia bila tawaf, dia start daripada Hajar Aswad, pusing sampai dekat rukun Yamani, betul dengan rukun Yamani, Nabi akan istilah. Istilah maksud angkat tangan, betul dengan rukun Yamani. Lepas itu terus perjalanan. Terus juga tawaf sampai dekat Hajar Aswad, balik sekali sekali. Nabi akan istilam dan kucuk. Kucuk yang tidak mengeluarkan bunyi. Tak boleh ceput bunyi dia tak mahu. Kan? Angkat macam tu, kemudian macam tu aja. Kan? Dan dilarang kita tanpa angkat tangan, pakai mulut aja. Buat dulu. Saya kira dia diterang tu baru. Dia diterang. Tapi dia buat nakal lagu tu pula. Sampai tu segan angkat tangan, pakai buat mulut ceput begitu dia tak boleh. Dia boleh menimbulkan syak wasangka. Begitu. Kan? Baik. Jadi dia nak cerita di sini.
Cerita tentang istilam Al-Hajar dan juga Rukun Al-Yamani. Ketahuilah saudaraku bahawasanya istilam Hajar Aswad dan istilam Rukun Yamani itu disuruh oleh syarak. Dua rukun ni, Rukun Yamani dengan Hajar Aswad ni, dua ni disuruh oleh syarak angkat istilam dia. Baik. Maka mengenal tempat letak Hajar Aswad dan tempat letak Rukun Yamani pada Kaabah itu telah diterangkan. Dia kata macam mana nak kenal hak mana satu Rukun Yamani, hak mana satu Hajar Aswad, kita dah bincang dah itu. Kenal dia betul lah. Kaabah dia 4 segi. Kita start Hajarul Aswad, belakang kita tu Rukun Yamani. Dia lagu tu. Begitu. Bermula dalil atas suruh istilam Hajar Aswad dan Rukun Yamani itu ialah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi. Kata dia an Abi Tufail qal kuntu ma'a ibn Abbas wa Muawiyah la yamurru bi ruknin illa talamahu. Diriwayatkan daripada Abi Tufail, kata dia adalah aku serta tawaf dengan seorang sahabat Nabi SAW, lagi saudara sepupu kepada Nabi, iaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ni sahabat ni yang bernama Abu Tufail. Dia dengan Ibnu Abbas, mereka sama-sama duk tawaf. Begitu. Dan dia kata Sayyidina Muawiyah pun ada bersama-sama tawaf Baitullah pada masa tu. Waktu Abu Tufail dengan Ibnu Abbas duk tawaf, mereka nampak Muawiyah pun ada juga duk tawaf juga. Macam orang lah pergi Mekah kan duk tawaf tengok. Ustaz Samsuri ada juga. Ada begitu. Jadi begitu. Atau tak? Sheila Majid pun ada. Yang ni dah juga begitu. Mekah, tempat orang Islam semua duk turun pergi, dia jumpa ni macam-macam orang ada tahu. Bahasa ada guna kenal. Siapa dia ni? Sinario rupanya. Pergi Mekah juga, pergi buat umrah juga dia pun. Begitu. Kan, jadi dia ni Abu Tufail, dia dengan Ibnu Abbas, sepupu Nabi, duk tawaf. Tengah duk tawaf, nampak Muawiyah. Muawiyah pun duk tawaf juga. Tengok apa jadi, dia kata. Maka kami, dia kata kami maksudnya Abu Tufail dengan Ibnu Abbas. Maka kami lihat akan tawafnya sudah berlain daripada kelakuan kami. Abu Tufail dengan Ibnu Abbas tengah duk tawaf nampak Muawiyah. Tapi Muawiyah ni dia punya style tawaf tak sama macam Abu Tufail dengan Ibnu Abbas. Dia buat lain sikit, dia punya pesen lain sikit. Tengok, dia awak buat begitu. Iaitu tiada dilaluinya dengan satu rukun, maksudnya satu penjuru daripada rukun bagi Kaabah itu, melainkan istilam dia akan dia. Muawiyah buat style tu. Dia start daripada Hajarul Aswad ni pusing sampai di penjuru tu pun angkat tangan, mai penjuru ni pun angkat tangan, mai sini pun angkat tangan, dia kira duk angkat tangan saja. Dia kata awak dia ni buat belai ni. Abu Tufail kata dia dengan sepupu Nabi, dengan Ibnu Abbas, cuma buat dua ni aja. Rukun Yamani dengan Hajarul Aswad aja. Muawiyah ni sampai tiap-tiap ninja punya duk angkat. Dia pun bukan koman-koman punya orang. Muawiyah katibul wahyi, dia penulis wahyu zaman Nabi. Lagu mana Tok Syekh ni buat lain ni? Jadi lagu tu, cerita dia lagu tu. Maka sudahlah jatuh perbuatan itu salah di hati Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Abbas bila tengok Muawiyah buat macam tu, dalam hati dia kata, ni awak dia ni buat lagu ni. Dia kata Muawiyah buat takfir. Begitu. Maka ia pun lalu menegurnya. Dia pergi tegur Muawiyah. Dia pun Ibnu Abbas, tuan-tuan, kita duk jumpa hadis bukan sikit riwayat Ibnu Abbas ni. Abdullah bin Abbas. Kan? Muawiyah pun bukan kecil anak. Tapi bila dia tengok, dia pasti cara kau ni buat ni tak kena. Dia pergi tegur. Begitu. Faqala lahu Ibnu Abbas, Inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam lam yakun yastalimu illa al-hajar al-aswad wa rukn al-yamani. Dia kata, maka berkata baginya, Ibnu Abbas dikata dekat Muawiyah, wahai Muawiyah, mengapa engkau tawaf begitu? Dia pergi kat Muawiyah, dia kata, nak tanya Zat, ni apa ni sampai tiap-tiap rukun hang duk angkat tangan pasal apa? Lambat jumpa penyuruh nak angkat tangan pasal apa? Begitu. Maka tiap-tiap engkau melalui satu rukun daripada beberapa rukun Kaabah itu, engkau istilam belaka. Dia kata, aku tengok hang tiap-tiap kali, tiap-tiap penjuru Kaabah hang angkat tangan, lambai semua pasal apa? Adapun aku mengetahui akan perbuatan Nabi SAW tidak begitu.
Dia kata aku ni sepupu Nabi, aku dengan Nabi ni dia lah. Dia kata pergi mana pun kami nanti ada tu. Dia kata aku duk tengok Nabi duk tawaf, tak pernah Nabi buat macam buat. Macam tu. Maka mengapa engkau lebihkan daripada perbuatan Nabi? Dia kata Nabi pun istilam 2 tempat je. Hang balun sampai 4 awak, hang lebih daripada Nabi pula. Macam tu. Bahawasanya Nabi SAW tiada ada ia istilam melainkan Hajarul Aswad dan Rukun Yamani. Dia kata aku nak bagi tahu dekat hang, Nabi dia sampai Rukun Yamani dengan Hajarul Aswad, 2 ni aja Nabi istilam. Dia kata. Dan engkau mengerjakan istilam pada semua rukun. Sedangkan hang, dia kata aku duduk tengok tadi tiap-tiap penjuru angkat tangan. Apabila didengar oleh Sayyidina Muawiyah Ibnu Abi Sufyan radhiyallahu anhuma akan kata Abdullah bin Abbas, maka ia pun lalu menjawab. Dia pun jawab. Kata dia, faqala Muawiyah, laisa syai'un minal bait mahjura. Maka kata Muawiyah kepada Abdullah bin Abbas, tiada satu daripada Baitullah itu ditinggalkan. Yakni, adakah pula suatu daripada Baitullah itu tiada boleh didekati? Dia tanya lagu tu. Maka kata Imam Nawawi, Ibnu Zubair pun ada memperbuat seperti Muawiyah itu. Dia pergi jawab macam tu. Muawiyah pergi jawab lagu tu. Dia kata, nama kata Kaabah ni, penjuru mana pun, semua sama aja. Dia kata, kita boleh angkat tangan belakang. Dia kata lagu tu. Dan kata Imam Nawawi, Ibnu Zubair, satu ulama lain yang bernama Ibnu Zubair, dia pun buat macam Muawiyah juga. Tiap-tiap penjuru dia angkat tangan. Begitu. Maka ini kelakuan ia, mazhab bagi keduanya. Hari ini biar tiga dia balas. Muawiyah buat, dia dengan alasan dia. Ibnu Zubair buat, dia dengan alasan dia. Ini mazhab kedua mereka. Biar tiga mereka. Dia kata, tiada diriwayatkan dia daripada Nabi SAW. Tapi yang pentingnya Nabi tak buat. Imam Nawawi kata. Bahkan mengerjakan keduanya akan dia dengan ijtihad keduanya. Muawiyah buat tu berdasarkan ijtihad dia. Dia rasa Kaabah ni bangunan yang mulia. Apa salahnya tiap-tiap penjuru aku nak angkat tangan. Itu ijtihad dia. Imam Nawawi kata kita tak boleh kata Muawiyah salah. Tapi Imam Nawawi kata yang aku nak tekankan di sini, Nabi tak buat. Maka kita ikut Nabi itu lebih baik. Tentu nampak adab ulama-ulama. Dia tak condemn. Sama-sama ulama dia tak condemn. Itu dia buat itu dia punya pasal. Dia dia. Kita tak kata dia salah, tak kata apa. Cuma kita nak abang kata Nabi tak buat lagu tu. Nabi buat lagu ni. Kita buat lagu Nabi lebih cantik. Begitu. Baik. Maka ialah yang menyalahi bagi beberapa hadis yang sahih. Dia kata perbuatan tiap-tiap penjuru angkat tangan tu menyalahi hadis sahih. Hadis sahih tak suruh buat macam tu. Dia kata. Dan telah menyalahi perbuatan keduanya itu oleh Ibnu Umar dan Ibnu Abbas dan jumhur as-sahabah. Ibnu Umar ke, Ibnu Abbas ke, sahabat-sahabat Nabi semua sekali buat macam Nabi buat. Rukun Yamani dengan Hajarul Aswad sahaja istilah. Begitu. Maka yang betulnya tiada disunatkan istilam akan dua rukun Syamiyin. Dia kata dua rukun tadi, Iraqi dengan rukun Syami, dua-dua ni tak disunatkan istilah. Itu. Adapun perkataan Muawiyah, laisa syai'un minal bait mahjura, yang maksud tadi ni tiada satu pun daripada Baitullah ni yang patut kita tinggalkan daripada angkat tangan, dia kata. Maka sesungguhnya telah dijawab oleh Imam Syafi'i akan maksudnya. Maka kata Imam Syafi'i, tiadalah meninggal seseorang akan ketiadaan istilam keduanya itu meninggal bagi baik. Bahkan istilam Nabi SAW akan mana-mana ia mau istilam. Dia kata, Imam Syafi'i kata tak, kalau kita tak angkat pada dua penjuru tu, tidak bermakna kita meninggalkan Kaabah. Sebaliknya kita angkat di dua penjuru ni kerana kita ikut lagu Nabi SAW. Dia kata. Dan ditinggalkannya mana-mana yang ia suka dengan Nabi nak angkat ke mana, Nabi boleh angkat, Nabi tak mau angkat ke mana, itu Nabi boleh buat. Soalnya ialah Nabi angkat dua tempat ni. Nabi tak angkat di dua sana. Kita ikut Nabi. Kita angkat dua tempat ni sahaja cukup. Imam Syafi'i kata. Kata At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Umar Al-Khattab. Dan kata dia lagi, bermula hadis Ibnu Abbas ialah hadis yang hasan lagi sahih. Dan bermula amal atas ini hadis di sisi kebanyakan ahli ilmi bahawa tiada istilah melainkan Hajar Aswad dan Rukun Yamani sahaja. Dia kunci satu. Lepas ni dia masuk tajuk bab ma jaa fi taqbilil hajar. Cerita pasal kucup Hajarul Aswad. Ini baru kita akan jumpa yang kata kucup bunyi ceput kata tadi ni semua dalam bab ni. Wallahu a'lam. Boleh tu kalau Nabi Mekah boleh dah. Ya. Insya-Allah. Ini dia akan masuk cerita tentang sa'i daripada Safa ke Marwah.
Yang ni detail lah, kita dah baca dah dulu, tapi yang ni dia detailkan lagi, sa'i daripada Safa ke Marwah, kemudian masih lagi sa'i daripada Safa ke Marwah, kemudian cerita pasal tawaf boleh tak boleh naik kenderaan, kemudian dia patah balik pula cerita kelebihan tawaf, kemudian dia nak cerita tentang sembahyang jamak dan qasar di Mekah. Macam Nabi SAW, Nabi sembahyang jamak dan qasar, dan Nabi sembahyang jamak sahaja tidak qasar dan sebagainya. Ada banyak keterangan dalam hadis. Boleh tak boleh kita ikut macam tu? Itu adalah tajuk-tajuk yang akan datang. Wallahu a'lam. Ini masalah pakai pakaian masa tawaf tu. Semasa pusingan 1, 2 dan 3, kan, Nabi SAW dia pakai kain dia buka, kan, dia buka sebelah, kan, macam orang duk pakai, duk tunjuk dalam kursus haji. Pusingan 4, 5, 6 dan 7 terpulang. Ada kala Nabi bungkus, ada kala Nabi buka juga, Nabi jalan macam biasa. Maka 3 pusingan yang mula 7 disunatkan. Kalau ikut sunnah dia buka sebelah. Kerana itu macam yang dibuat oleh Nabi SAW. Kalau sekiranya kita nak pilih nak bungkus semua atas alasan takut masalah tadilah, masalah bersentuh laki-laki perempuan dan sebagainya, itu tidak salah. Itu tidak salah. Ya. Jadi ittibaq itu sunnah. Ataupun dalam bahasa fiqh dia kata sunat. Sunat maksudnya buat lebih baik. Kalau tak buka itu tidak jadi satu kesalahan. Ada orang dia was-was, dia tak boleh, dia bila dia buat macam tu, bila orang main kotor apa dia tambah dia main mengaji dulu ni pula, dia jadi lagi semak perut. Buk macam belagak, tengok satu perempuan duduk lari begitu, sudahlah. Dia duduk main gitu, sudahlah, dia kata batal lah dia semayang. Dia nak terus juga tawaf, dia nak ignore benda tu, dia nak anggap kata tadi tak sentuh pun, dia tak boleh. Dia kata macam dia, hati dia duk kata batal. Dia duk nak kata dak tu, hati dia duk kata batal kot. Kalau dia kata batal tu, dia nak kena canggah keluar ambil ayat semayang, nak canggah masuk, ya Allah. Nah, kita akan baca dalam bab yang akan datang. Dia nak cerita tawaf lebih afdal berdekatan dengan Kaabah. Dia akan masuk bab tu esok. Tawaf ni lebih afdal berdekatan dengan Kaabah. Pasal apa? Pasal saat lagi ni bila sampai dekat Hajar Aswad, kita tu nak disuruh kucuk tu. Jadi kalau duduk jauh nak main canggah, main masuk nak kucuk macam mana? Jadi lebih afdal tawaf itu berdekatan dengan Kaabah. Dan kalau boleh, dia kata buat yang lebih afdal lagi, bila sampai dekat Hajar Aswad, berhenti mula sekali, sentuh dulu dengan tangan, sentuh dulu Hajar Aswad dengan tangan, lepas tu kucuk, lepas tu letak bagi kena dahi sikit, lepas tu baru terus tawaf. Itu paling cantik kalau boleh buat. Tiap-tiap pusingan buat macam tu kalau boleh. Kalau tak boleh, dia kata tak apa, kita ambil tempat yang jauh daripada Kaabah, dengan syarat bila sampai dekat dengan Hajar Aswad, berbetulan dengan Hajar Aswad, kita istilam sahaja, angkat tangan sebagai tanda kita tak boleh kucuk, inilah ganti dia, istilam. Nabi pun biasa buat, Nabi istilam. Dan Nabi pun biasa tawaf naik kenderaan. Ketika tawaf naik kenderaan, Nabi istilam. Sampai betul dengan Hajar Aswad, istilam, pusing lagi. Dia kata kalau sekiranya nak ambil yang afdal, ini tajuk yang patutnya akan datang. Kalau kita nak ambil yang lebih afdal, kita nak tawaf dekat dengan Kaabah, tetapi menyebabkan kita terpaksa berlaku tolak menolak dan sebagainya, maka adalah lebih baik kita pergi buat jauh dan memadai dengan istilah. Dia kata begitu. Saya masa pergi haji dulu, tawaf rukun saya buat atas sutuh. Tak boleh nak masuk dekat lapangan tawaf tu, tak boleh masuk. Try pergi, nak letak kaki tak boleh. Pusingan tu di dataran Kaabah tu, dataran dia tu, pusingan tu macam ayam pusing tu. Dia duduk jalan tu macam ada satu stream, macam ada satu arus kuat. Kita nak try suar kaki, dia pun langgak kaki kita tu, piung terpelantin macam tu. Nak tak kaki pun tak boleh, nak masuk duk join dengan mereka lagi tak boleh. Yang belakang duk tolak kita, susah. Sempir pelan-pelan buat di tingkat 1.
Buat di tingkat 1 boleh lah jalan, tapi ramai juga lah, tapi tak seteruk di halaman tu. Rapat, dia ada bottleneck pula. Sampai dekat tu dia jadi kecil. Allah. Dia kapit kita ni tak tahu nak abang. Kan? Dan 2 pusingan. Pusingan ketiga atas sutuh. Sutuh masuk nuhat tempat tak ada bumbung langsung. Naik pergi ke atas tu. Pusingan lebih luas, panas lebih terik. Pahala kurang sikit. Pasal pahala lebih di bawah. Kita dah tak dapat di bawah tu. Naik pergi atas tu dah lah panas lebih sikit. Pusingan pun dia besar lah. Pasal dia 20 minit ada rasa 1 pusingan. 20 minit baru habis 1 pusingan. Dia ada 7. Kita dah buat 2 pun ada 5. Jalan juga. Kan? Jalan juga. Cedik kan. Sampai dia ada tunjuk jugalah garisan betul dengan Hajar Aswad apa semua. Sampai kita nampak lah kat bawah di bawah tu. Istilam juga apa semua. Tapi kita rasa lebih selesa lah. Sebab kita tak raplah dari segi orang main berotoh kita nak batal wuduk pun tak ada. Di atas ni orang korang naik lah. Pahala korang panas terik luar kan orang korang kita ada atas. Kan? Terpaksa buat pilihan macam tu. Sebab kita rasa yang penting bagi sah tawaf ni dulu lah. Bagi sah tawaf dulu. Saat ni nak buat tawaf sunat ke, nak buat umrah ke apakah, saat ni kita kira lain. Kita masuk pergi rapat sikit. Keadaan dia macam tu. Kadang-kadang pergi di sana dia kena ada sikit pengubah suaian daripada kursus haji yang kita ada dengan. Dia kena ada sikit pengubah suaian. Jadi kalau sebelum pergi Mekah kita ikut kursus haji 2-3 tahun dulu, ikut pengajian tentang haji dulu apa semua, kita nampak luas sikit. So bila kita pergi nak buat haji tu, kita banyak nampak. Kita ada plan contingency. Bila tak boleh macam ni ada plan B, tak boleh ada plan C. Dia macam tu. Kalau kita berasa mengaji habis tak habis, faham tak faham dan sebagainya, kita pergi, dia nak jadi raplah di sana. Masa tu tuan-tuan nak rojong, nak tanya masalah, tak ada orang. Nah, tak ada. Ni hak kata orang yang disediakan untuk nak rojong ni, hilang mana tak sebab ni. Nak kata mereka menyorok tak boleh, mereka marah. Mereka mungkin tak menyorok, tapi kita cari tak jumpa. Yang tu masalah dia. Cari tak jumpa. Bilik dia ada, dia tak ada. Kita masalah kita nak kena selesai lah ni. Kan? Jadi susah. Kalau ada dalam kumpulan kita tu ada ustaz ke seorang ke apa semua, cantik sikit boleh tanya dia pun kata saya pun baru mula main tak apa nak. Baru sokong dengan kita. Jadi di sana dia punya masalah dia lain. Kan? Jadi benda-benda macam ni kita kutip ambil. Jadi di sana bila jumpa benda-benda macam ni, saya ingat boleh okey. Ni dah disebut nak radio ni, okey. Kita ada 2-3 jalan nak buat macam mana. Yang penting satu ya, kita pergi ni kita tetamu Allah. Tetamu ni tentulah hadap kena jagalah tetamu. Kan? Kita pergi, kita jadi tetamu lebih lagi. Kita tetamu, kita kena jaga adab lebih daripada tuan rumah. Tetamu pula tetamu Allah. Itu kena ingat, yang tu kena set masuk dalam kepala. Kira apa pun kita tetamu Allah, Allah ada ni, kita main ni Baitullah, rumah Allah. Kan, yang menjadi Kaabah, kiblat umat Islam seluruh dunia, semua satu dunia semayang menghadap sini. Inilah kita ditakdirkan Allah jadi tetamu dia. Berapa ramai manusia Islam dalam dunia ni tak berpeluang sampai di sana. Tak berpeluang. Atas macam-macam sebab. Ada tak berpeluang kerana tak ada duit, ada tak berpeluang kerana tak sihat, ada tak berpeluang kerana ada duit, sihat tapi tak ada masa nak pergi. Kita ni Allah bagi kelapangan untuk sampai di sana. Dan sungguh memang kita ada dah duduk berdiri, duduk nampak Kaabah sebiji dah depan kita. Allahu Akbar. Masa tu mau ingat satu, syukur banyak-banyak dekat Tuhan. Tuhan pilih kita jadi tetamu di Allah ni. Kan, minta apa kita nak minta dekat Tuhan. Banyakkan masa duduk berbetulan dengan multazam. Antara Hajarul Aswad dengan pintu Kaabah tu dia panggil multazam. Banyakkan masa duduk tentu angkat tangan minta apa kita nak minta. Minta dekat Allah ni. Supaya kita ni hidup dalam keadaan Islam, beriman, mati kita dalam keadaan Islam dan beriman. Minta, yang tu paling penting. Minta. Minta Allah anugerah dekat kita anak-anak yang taat Allah dan taat kepada kita. Minta apa yang kita nak, benda-benda yang penting, shortlisted. Permohonan yang penting-penting ni, shortlisted. Minta betul-betul di situ. Air matamu boleh duk keluar, duk tengok kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala kan. Benda ni kena manfaatkan.
Kan nak beli kurma nak apa tu kemudian. Nyanyi dulu, nyanyi. Kurma di Penang pun ada. Kan? Ada kawan nakal pun ada, dia sebelum pergi Mekah dia beli dia siap lah. Dia aku tak mau dia balik berat-berat esok, dia kata aku nak oleh yang zam-zam ya, dia kata. Kurma, biji tasbih, minyak atar ni semua pergi beli dekat wholesaler dekat Penang beli dia ada, balik mai satu macamnya otak orang kata, esok orang mai keluar pelan-pelan yang dibagi. Dan orang pun nanti ingat kata ini Mekah punya. Kan kita pun bukan nak mohon, kita tak mohon apa, mai kita bagi aja. Ada orang yang tu buat kan, tak sabar gitu. Kan? Hari itu tuan-tuan kan kita minta pada Allah bagi kefahaman kepada kita dalam soal ibadat haji, dan kawan-kawan kita yang nak pergi tahun ni kita doa kepada Allah mudah-mudahan daripada dapat haji yang mabrur insya-Allah. Dia ada dua pendapat. Dia ada dua pendapat dalam masalah taklid mazhab ni. Kan? Dua pendapat. Satu pendapat dia kata taklid. Macam yang dipegang oleh tabung haji lah. Tabung haji suruh taklid. Kita disuruh supaya dalam bab wuduk ikut cara Hanbali. Dia ada dalam buku panduan haji itu, tuan-tuan boleh baca lah, cara wuduk mengikut mazhab Hanbali. Kalau kita nak taklid dalam bab wuduk, kita kena ikut daripada awal. Daripada dia ambil ayat semayang macam mana, barulah kita boleh ikut batal wuduk dalam mazhab Hanbali macam mana. Kita tak boleh berwuduk mengikut mazhab Syafi'i, batal nak ikut Hanbali, tak boleh. Ini disiplin dia. So kalau nak bertaklid kepada mazhab Hanbali, daripada awal berwuduk kena ikut macam mana mazhab Hanbali, kemudian batal wuduk ikut Hanbali. Baik, ada satu pendapat lagi, dia kata tak perlu kita bertaklid kepada mazhab lain. Kita pegang pada mazhab Syafi'i, sudah tak jadi masalah. Kan? Perbahasan tentang sentuh laki-laki perempuan yang halal kahwin membatalkan wuduk ini adalah perbahasan yang bersifat khilafiyah. Dia bukan benda asas. Maksudnya tidak sabit daripada ayat Quran secara terang. Tidak. Dia satu ayat yang samar-samar. So tafsiran daripada mazhab ni macam ni, tafsiran mazhab ni macam ni. So dia berpunca daripada tafsiran yang tidak sama. Tak macam ayat haram makan babi, yang tu terang. Dan yang tu terang. Tentang batal wuduk apabila bersentuh laki-laki perempuan yang halal kahwin ni, dia adalah berdasarkan kepada nas yang tidak terang. Maka timbul tafsiran yang berbeza. So oleh kerana itu, kan, pihak yang ambil jalan kedua tadi, dia kata tak perlu kita bertaklid kepada mazhab Hanbali. Kita buat macam mazhab Syafi'i sebab kita mazhab Syafi'i. Cuma macam yang Syekh Marbawi kata tadi, semasa tawaf tu kita jangan pergi cari masalah. Kalau nampak situ ada satu kumpulan orang perempuan, tak usah pergi melalui kawasan mereka. Kita jalan, kita konsentrate, kita tawaf saja. Siapa main protoh apa, main apa, terus duduk parti tengok siapa main lengah, tak usah. Dia kata kita konsentrate, kita duduk tawaf. Dia kata memadai. Dia kata tidak perlu kita risau tentang wuduk yang sudah terbatal. Ini satu pendapat dalam mazhab Syafi'i. Tapi ada orang dia tak boleh buat macam tu sebab dia ada penyakit was-was. Dia tak boleh nak buat macam tu. Dia kedebuk kata kena, dia nak cari. Mah dia kata keluar pula. Bagi orang yang ada penyakit was-was ni, bertaklid kepada mazhab Hanbali senang bagi dia. Dia puncak sini ya, was-was tu. Puncak tu kan kita ada cerita ada penyakit orang was-was ni. Pergi parking kereta, masuklah supermarket, dah duduk tengah dah supermarket tu, aku kunci kata tadi kereta. Dia boleh jadi tu. Dia kata kat anak dia, "Hang tengok tak? Saya kunci kata kereta tadi." Nanya pula ni. Tiap-tiap kali pergi supermarket dia nak kena patah balik pergi tengok kereta. Punca pasal pak dia penyakit was-was. Kan? Dan tiap-tiap kali itulah anak dia pergi tengok mai abang kunci. Dah berapa belah kali dah dia kata, "Ambil tengok tak ayah kunci dah kereta." Anak ni kata dah ayah kunci dah tadi. Ambil tengok. Ayalah. Anak ni sampai tahu dah, tengok dulu ayah kunci tak kunci, memang kunci. Pergi saat ni bila ayah dia kata, saya tengok dah tadi ayah kunci. Hampir tengok ya. Was-was. Tak boleh layan. Was-was tak boleh layan. Ada orang macam ni ada. Ada. Banyak. Jadi kita tengok penyakit was-was ni satu penyakit yang tak boleh kita layan. Wallahu a'lam. Tak.
Yang tu bagi kes orang yang orang nakal. Kawan kita tanya, kita daripada Padang Arafah selesai wukuf, malam kita bertolak ke Muzdalifah. Sampai di Muzdalifah kutip anak batu, lepas tengah malam kita bertolak ke Mina. Sampai di Mina biasanya sebelum subuh, tunggu sat masuk waktu subuh, kita semayang subuh. Lepas semayang subuh kita turun di tempat melontang. Kita melontang Jamratul Aqabah saja. Habis melontang Jamratul Aqabah, kita bercukong. Bila kita melontang Jamratul Aqabah, kemudian kita bercukong, kita sudah tahlul awal. Bila kita dah tahlul awal, kita dah boleh pakai baju biasa. Pakai baju biasa. Ya. Bila dah pakai baju biasa, kita dah boleh dah balik pergi ke Mekah, tapi Tabu Haji tak bagi lah. Tabu Haji suruh tunggu di Mina. Bagi orang hak nakal, dia boleh balik lah pergi Mekah. Balik pergi tawaf rukun. Bila dia tawaf rukun, dia dah tahlul sani. Selesai dah. Bagi dia, selesai dah. Lepas tu dia sa'i. Selesai dah. Segala rukun haji dah selesai. Tinggal wajib haji aja lagi. Saat ni petang, lepas semayang asar, dia balik pergi ke Mina balik. Bermalam di Mina. Tunggu sampai lebih pada setengah malam. Pukul 1:30, pukul 2 pagi. Balik mai ke Mekah balik. Ni orang nakal lah. Dia buat kerja lagu ni. Balik mai ke Mekah balik. Tidur di Mekah apa semua sampai esok pula lepas asar. Lepas semayang asar, pergi balik ke Mina. Sampai di Mina dia melontang. 7 yang beratul ula, wusta, aqabah. Lepas tu tunggu sampai pukul 1:30, pukul 2 pagi. Balik mai ke Mekah balik. Macam itulah sampai hari yang ke-13. Jadi tawaf rukun tadi ni tak ada masalah dah bagi dia. Pasal apa? Pasal dia sudah tahlul awal, dia sudah boleh pakai pakaian yang berjahit. Bagi orang lelaki dah boleh pakai jubah tangan panjang apa semua, pakai stukin apa semua, dia pergi tawaf. Jadi tak timbul dah masalah nak belaga, nak baca ayat semayang apa, tak timbul dah. Sebab dia dah pakai semua tu. Tangan bola poket pula lagi, jalan. Kira main rempuh aku ke apa semua, jangan main tempuh muka aja. Tawaf rukun bagi dia tidaklah sesusah orang yang masih tidak tahlul awal. Ada sekumpulan orang, dia daripada Arafah, lepas wukuf di Padang Arafah, bertolak ke Muzdalifah, bermalam di Muzdalifah, lepas tu dia terus di Mekah. Orang hak macam ni, bila dia sampai di Mekah, dia dalam keadaan kain ihram. Yang ni nak tawaf rukun jadi masalah. Masalah jadilah, masalah orang motor belaga apa semua, masalah. Ada kes macam ni, ada berlaku ni, jenis bah ni tuan-tuan. Tabu haji abang Lugulen, bah ni driver Arab. Arab pula bukan Arab Saudi. Arab Yaman, Arab Oman, Arab apa, macam-macam Arab bawa kuman, macam-macam Arab dia tu ada. Dia bawa bah, dia bukan tahu nak pergi guna, dia nak pergi kot ni, polis tahan, tunjuk jalan tu, dia belah pergi jalan tu pula. Saat lagi pukul berapa dia nanti sampai esoknya pukul 12 ke pukul 1 tengah hari dia baru dia boleh sampai. Ada juga yang jadi sampai macam tu sekali. Jadi yang ni apa tuan-tuan? Minta doa kat Tuhan. Minta supaya kerja haji kita jadi mudah. Cakap kita tak boleh. Ada orang yang pergi kena nasib macam tu pergi jadi susah tu ada. Tapi dia kena tahulah, kalau sekiranya bah tu daripada Muzdalifah tak main Mina, terus pergi Mekah sampai driver lo turun. Dia kena tahulah bila turun tu apa dia nak kena buat. Jadi bila turun dia kata ni tang mana pakai lawan teriak satu bah, satu masalah. Cari orang nak tanya, tak ada orang nak boleh tanya pada masa tu. Ada juga. Macam-macam tuan-tuan. Ni tambah pi 45,000 orang ni. Minta kat Tuhan mau bagi kuat lah. Kan bukan nanti orang main baca Yasin di rumah ya. Kita tu mau minta kat Tuhan bagi banyak. Minta ya Allah bagi kemudahan dekat aku ni untuk nak buat ibadat haji. Minta yang tu kita tak boleh kan. Kita ni nak jadi elok tak jadi elok apa semua pun Tuhan nanti nak atur kat kita semua. Mudah-mudahan Tuhan bagi kat kita kemudahan. Boleh no? Kita tahu. Tahu ni dia. Macam mana? Okey. Tak apa. Baik. Yang dikatakan mualat dalam tawaf ni, saya baca lah tu. Mualat dalam tawaf ni dia jangan sampai pada adatnya perceraian itu dah jadi terlampau lama. Sekiranya balik di hotel tidur apa semua begitu gini, lepas tu petang balik main nak sambung tawaf dia dah terputus mualat.
Tapi kalau sekadar orang tua dia tawaf 3 pusingan, dia letih. Oh dia letih, dia tak larat sampai sungguh-sungguh kan. Dia pergi berhenti kan. Saat lagi kuat dia masuk balik tawaf, itu tidak memutuskan mualah. Ataupun tawaf 3 rakaat masuk waktu zuhur. Semayang zuhur dulu. Lepas habis semayang zuhur, sambung tawaf, itu tidak memutuskan mualah. Boleh, itu tidak jadi satu kesalahan. Ataupun tawaf 3 pusingan, rasa dahaga sangat-sangat, berhenti pergi minum air dulu. Lepas tu main sambung tawaf, juga tidak jadi satu kesalahan, mualah masih bersambung. Dia dulu. Baik. Wallahu a'lam. Yang baik itu daripada Allah, yang tak baik itu silap saya. Ditangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika. Bismillahirrahmanirrahim. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.